untuk melihat video yang lebih banyak guys. Jangan lupa subscribe UFO Ventures. Assalamualaikum. Hari ini aku nak cerita pengalaman aku merantau ke Scandinavia. Scandinavia ini terletak dekat dengan Kutub Utara. Setelah beberapa hari aku mulakan ekspedisi, bermula daripada Amsterdam, kemudian pergi ke Latvia, kemudian pergi ke Finland dan Estonia. Episod kali ini aku akan ceritakan bagaimana pengalaman untuk merentasi perbatasan di antara Finland dan juga Saint Petersburg, Rusia. Sebelum nak pergi ke Rusia, apakah persediaan yang mesti kena buat? Yang pertama ialah Rusia, kita nak pergi mesti kita kena ada visa. Kalau tidak ada visa, kita tidak boleh masuk ke negara Rusia. Dan visa Rusia ini tak sama macam dengan visa di negara-negara lain seperti di China, Saudi ataupun di tempat-tempat yang lain. Dan harga visa dia juga agak tinggi, agak mahal berbanding dengan China. Kalau China kita apply, kita boleh dapat visa 90 hari ataupun 3 bulan. Tapi di Rusia kita tidak boleh apply, dia punya konsep berbeza. Kita mesti kena ada invitation letter ataupun surat jemputan daripada Rusia, sama ada daripada kawan-kawan, travel agency, daripada individu ataupun daripada siapa-siapa lah. Kalau tak ada invitation letter, kita memang tidak layak untuk nak apply visa Rusia. Untuk nak memudahkan, aku sendiri menggunakan agensi pelancongan untuk nak menguruskan visa. Aku sebenarnya malas nak fikir, nak ke sana kemari, ke sana ke sini untuk nak uruskan dokumentasi. Untuk permohonan visa dibuka 3 hari dalam seminggu. Gila leceh, tambah pula aku duduk dekat utara. Aku lantik satu agensi untuk buat visa Rusia ni duduk sebelah dengan Finland. Kalau hampa pergi Scandinavia dan hampa tak ambil peluang untuk nak cross border pergi ke Rusia, agak rugi. Sebab terbang daripada Kuala Lumpur dengan perjalanan yang panjang, kemudian tiba-tiba hanya pergi ke Scandinavia saja, ataupun tak cross border pergi Rusia. Lebih kurang Finland dengan Rusia, Saint Petersburg ini lebih kurang daripada sini nak pergi ke Hatay, lebih kurang macam itulah. Ataupun sini nak pergi ke Phuket. Sini nak pergi ke Phuket kalau dengan bas. Tapi di sana ada 2-3 cara ataupun 2-3 jalan. Yang pertama mungkin hampa boleh naik bas, dan yang kedua mungkin boleh naik train ataupun fast train seperti macam dengan Shinkansen. Tapi kita panggil train ini nama dia Allegro. Allegro ni kelajuan dia tak sama macam dengan Shinkansen. Kelajuan Allegro ni mungkin boleh cecah sampai 300 km/h. Tapi Shinkansen lagi super power lah, dengan kelajuan dia yang sangat sengap dan sangat mantap. Tapi kalau Allegro ni dia masih lagi berbunyi. Kalau kita duduk dekat pintu dia ataupun kita berjalan, dia masih lagi ada sikit goyang-goyangan lah. Dia tak sama macam dengan Japan. Okey, jadi satu lagi hampa boleh cross border pergi ke Saint Petersburg dengan cruise. Kapal dia besar macam dengan train cruise. Atau kalau hampa nak pergi ke Saint Petersburg dengan menggunakan cruise, apa yang aku dapat information daripada ejen aku di Helsinki, sebenarnya untuk pasport Malaysia tidak perlu juga untuk kita apply visa. Jadi maknanya hampa naik kapal, hampa cruise daripada Helsinki pergi ke Saint Petersburg. Dan di sana di Saint Petersburg, kalau tak salah aku dia bagi 24 jam ataupun dia bagi 24 jam atau 42 jam untuk hampa turun dan pergi bersiar-siar di Saint Petersburg, dan tak perlu apply visa. Tapi syaratnya hampa kena naik kapal lah. Tapi kalau hampa nak explore more and more, nak explore lebih dalam, mungkin nak pergi ke Moskow ataupun ke Kazan ke, ataupun ke tempat-tempat yang berdekatan. Okay guys, kali ni tiba masanya perjalanan aku daripada Helsinki pergi ke Saint Petersburg. Kerana masa
aku ada masa 3 hari 2 malam untuk pergi ke St. Petersburg. Jadi aku terpaksa memilih train sebab train agak laju dan cepat, dan dia ada 2-3 time untuk departure ke St. Petersburg dalam satu hari. Jadi aku memilih train perjalanan waktu pagi. Sekembalinya aku daripada Tallinn, kemudian aku ambil train Allegro, kereta api laju yang menghubungkan bandar Helsinki dan St. Petersburg. Train ini sangat best kerana aku bermusafir ketika itu dalam musim sejuk, dan bermula daripada Helsinki salji sudah mula turun, dan perjalanan aku menuju ke St. Petersburg dalam keadaan merentasi salji yang sedang turun. Dan apa yang membuatkan aku rasa takut pada waktu ini ialah penggembara aku kali ini adalah secara solo, kembali tidak ada kawan untuk nak berbicara, tidak ada siapa-siapa untuk boleh nak support each other untuk bagi support moral dan sebagainya. Jadi perjalanan ni aku akan merempuhi perjalanan lebih kurang 2 jam 45 minit, dan aku terpaksa melalui dua immigration. Yang pertama daripada Helsinki, Finland itu sendiri, dan yang kedua immigration di sebelah Rusia. Akan berhenti di stesen sebelah Finland, stesen yang terakhir, Vyborg nama stesen tu, dan aku tak tahu sebenarnya sama ada di Vyborg ni aku kena turun ataupun aku kena cop pasport, sebab aku tak sempat nak baca, nak study, dan aku tanya sahaja orang passenger yang di dalam train yang nampak foreigner. Aku tanya macam mana di dekat border nanti adakah aku kena turun dan cop pasport, dan dia cakap tak perlu, hang duduk saja dekat kerusi, nanti akan datang immigration untuk cop. Dan aku tak pasti dan ragu-ragu dengan jawapan yang diberi ataupun yang informasi yang dibagi oleh kawan traveller yang lain. Dan memang train itu memang berhenti, dan aku terfikir aku nak kena turun atau aku nak stay dekat seat. Kalau aku turun sekali lagi, train ni tinggal aku, salah juga. Jadi aku tawakal dan aku stay dekat seat, dan dalam beberapa ketika train mulakan perjalanan menuju ke perbatasan di antara Finland dan juga Rusia. Dan sebelum sampai ke border tersebut, ada dua orang pegawai yang berpakaian seragam dan minta dengan aku pasport lah untuk ditengok, dan aku pun bagi pasport, dan dia nak tengok berapa duit yang aku bawa. Dia tanya sikit lah kenapa pergi Rusia, dan di mana bagasi hang. Aku nak tengok bagasi hang macam mana, dan aku pun dalam keadaan gemetar waktu itu. Jadi dah bawa juga dua orang pegawai tadi pergi ke bag, dan aku buka lah bag bagasi aku. Aku bawa bag roda Jauhar Asia Vacation bagi tu yang ada 4 tayar tu, jadi susah sikit nak letak dekat atas kepala. Jadi aku terpaksa letak dekat tempat bagasi yang dekat dengan pintu masuk train. Jadi bila mana aku buka, ialah dalam tu ada seronding, ada ikan bilis, ada dapur mini yang aku bawa untuk masak nasi, ada Maggi, ada pakaian dalam yang dah pakai tak sempat nak basuh, ada baju-baju pun yang tempat nak basuh. Jadi aku takut bila aku buka tu beg ataupun baju-baju aku ni, depa takut aku bawa barang-barang letupan. Jadi depa mula bersedia lah. Mula bersedia dengan tangan tu dah letak dekat pistol dan semua. Dan aku cakap, don't worry dan jangan risau, aku tak bawa apa-apa. Ni semua makanan dan ada sikit bahan-bahan ataupun baju-baju yang dah aku pakai, aku takut jatuh. And then dia pun buka dan mereka selak lah baju helaian demi helaian. Aku tak ada masalah dan aku bagi saja. Cuma nasib mereka lah kalau terpegang pakaian-pakaian aku yang sudah busuk, yang dah dipakai belum dibasuh tu. Itu bagi orang kata apa kat mereka, satu perfume yang percuma untuk mereka. Alhamdulillah mereka berpuas hati dengan bagasi yang aku bawa, dan mereka belek-belek pasport merah aku. Tengok dan dia pun scan lah dekat dia, ada satu mesin, dia scan aku punya pasport dan job, dan dia bagi. Selesai sudah ketakutan aku yang pertama, dan yang kedua aku masih belum lagi boleh relax kerana aku akan bertemu dengan lagi satu immigration di sebelah Rusia.
Nah, sampai sahaja di Vyborgsky, dekat sebelah Rusia. Train berhenti sekali lagi dan dalam beberapa minit aku pun dah merasai pengalaman yang pertama di Finland tadi. Tak perlu turun di train dan tunggu saja dekat seat. Ya betul, dalam beberapa minit, dalam 10 minit atau 5 minit macam tu, selepas train berjalan, datanglah 2 orang pegawai yang berbaju seragam dan bertanyakan macam biasa pasport. Mereka belek pasport aku, tengok-tengok, banyaknya visa. Dia tengok pula satu visa, aku pernah pergi ke Almaty. Tahun sebelum tu aku bisa pergi ke Almaty. Dia tanya, dia persoalkan, kenapa hang pergi Almaty? Kenapa hang pergi ke Kazakhstan? Aku pun masa tu terkejut juga. Almaty ni negara perang kah? Ataupun Almaty ni musuh dia ke? Aku pun jadi tertanya-tanya lah. Sekali aku pun jawab lah, aku pergi Almaty lah sebab bini aku orang Almaty. Jadi dia tak tanya banyak lah. Aku terpaksa bercakap macam tu sebab aku pun dalam keadaan panik waktu itu. Dan dia tengok lagi dekat pasport aku, apa lagi, ini banyak visa umrah, visa pergi Saudi. Hang buat apa pergi Saudi ni? Jadi dia ingat aku ni pergi Saudi ni untuk tujuan apa kan. Jadi aku pun bagi tahulah kat dia terang, aku ni sebagai tour guide atau aku ni bekerja dalam industri pelancongan dan aku pergi ke Saudi ni membawa grup untuk pergi Hajj. Jadi dia pun okey, dia tengok Muslim dan Malaysia Hajj, so tak ada masalah bagi dia. Dan dia pun cop dan dia tanya, nanti hang di St. Petersburg, hang nak duduk di mana, berapa hari hang pergi St. Petersburg, kemudian berapa lama hang duduk di St. Petersburg. So jadi aku dah sedia dengan jawapan itu dan memang pun dalam perjalanan tadi aku duduk mengarang kat mana hotel. Memang actually hotel aku dah buat, aku dah book. Dan aku uruskan agensi pelancongan untuk uruskan dan aku hanya print out. Dan mereka bagi dekat aku pun satu booklet dan di situ semua ada detail. Kalau mereka tak percaya, aku akan keluarkanlah booklet tu. So jadi aku tak keluarkan dulu booklet dan aku bagi tahu benda yang akan aku pergi ke St. Petersburg ni, apa yang aku akan buat kat sana. Setelah melepasi border dan bertemu dengan immigration Rusia, perasaan aku kembali tenang dan aku melihat panorama yang cantik di luar dengan penuh keputihan salji, cukup menenangkan. Dan aku sangat-sangat teruja bagaimana bandar St. Petersburg ni, dan apakah St. Petersburg ni sama dengan Helsinki, sama cantik, sama ataupun macam mana. Aku pun sangat tak sabar nak sampai St. Petersburg. Dan alhamdulillah setelah 1 jam daripada border, aku sampai dekat St. Petersburg station. Sebenarnya aku pun tak tahu station di St. Petersburg ni macam mana. Jadi bila sampai saja kat St. Petersburg ni, aku nampak station dia lebih open, terbuka, tak ada bumbung. Kemudian keluar ada pintu di tepi train tu terbuka. Jadi aku pun tertanya-tanya, aku nak keluar kat sini ataupun aku nak masuk dekat dalam stesen. Jadi aku keluar kat sini, aku tak punch aku punya tiket ke, ataupun tak ada polis yang aku tak ikut laluan normal ke atau macam mana. Jadi aku reda saja keluar ikut pintu tu dan tak ada apa-apa sekatan dan terus keluar saja dekat bandar St. Petersburg. Dan aku lihat bandar St. Petersburg sangat unik. Bandar dia nampak macam dengan satu bandar old town, dan dia di sana ada di St. Petersburg ni, kalau kita tengok tu macam dalam filem-filem cerita perang Rusia ke apa kan, lebih kurang macam itulah. Maknanya tadi kalau train tu dah keluar daripada Vyborgsky tadi, aku nampaklah kapal-kapal ataupun jentera-jentera perang Rusia yang macam aku pernah tengok kat filem lah. Memang ada, memang real, dengan askar dia pun pakai baju sejuk yang topi itu semua, memang real. Dan tapi kita tak takut, aku tak takut dah waktu tu sebab aku dah lepas daripada immigration dan sampai di station dan aku terus pergi ke metro. Sebenarnya waktu tu di St. Petersburg kita boleh naik taksi ataupun apa-apa pengangkutan lain seperti bas, tapi aku memilih untuk ambil metro sebabnya metro station dengan Finlandsky St. Petersburg station tu di sebelah-sebelah saja. Jadi aku keluar, aku pun tak tahu direction dia, tak pandai pun nak guna Google Maps ke apa ke. Waktu tu internet ada 500 megabyte saja dan aku terpaksa save internet tu untuk aku nak buka nak dekat kawasan hotel nanti untuk aku nak berjalan.
Jadi aku terpaksa tanya orang-orang yang di St. Petersburg Station tu, di mana metro station. Aku ingat aku tanya tentang metro station itu saja yang mereka faham. Mereka bagi kat aku guideline dalam bahasa Rusia dan aku menggunakan bahasa isyarat lah. Sebabnya di sana kurang yang boleh berbahasa Inggeris. Okey, setelah itu aku pergi aku berjalan dalam masa 5 minit. Ingat tak jauh daripada Findersky St. Petersburg Station. Nak pergi ke metro station tu tak jauh. Aku jalan lebih kurang dalam 5 minit saja. Dan aku masuk ke dalam metro station. Dan paling sangat aku teruja dekat metro station di St. Petersburg ni, dia punya station tu di underground, di bawah tanah. Dan aku kena naik satu escalator sangat dalam. Aku ingat 100 ke 200 meter macam tu dalam. Dan baru aku teringat dalam cerita Jackie Chan yang mana dia main macam dengan papa longsor tu kan, dekat satu stesen aku, dekat mana, mungkin dekat Rusia, dekat Moskow atau dekat mana, tapi dia punya stesen tu memang dalam, kat dalam tanah. Dan aku ingat ini sebabnya dekat luar nampak biasa. Dekat luar stesen, dekat atas stesen nampak biasa. Kalau nak compare dengan negara kita di metro station kat negara kita, LRT, lebih cantik di Malaysia lagi. Tapi bila aku turun dekat bawah, Masya Allah, memang cantik. Dan Malaysia pun kalah lah. Dan besar sangat dekat underground bawah tu dia punya rail station dia. Dan di bawah tu memang ada ukiran yang sangat cantik, yang sangat unik. Jadi aku ambil metro, aku pergi ke Novosky Prospect. Kerana hotel yang aku yang aku book adalah dekat Novosky Prospect. Di situ adalah satu pedestrian street ataupun main attraction yang ada dekat St. Petersburg. Okey, kalau kita pergi St. Petersburg, tak pergi kat Novosky Prospect, rugilah, sebab semua produk pelancongan ni ada kat situ. Jadi aku ambil hotel dan aku duduk dekat dalam town. Maknanya hotel aku dengan stesen kat Novosky Prospect ini tak jauh. Besoknya aku akan ambil sightseeing ataupun kita panggil bus, hop on hop off bus. Untuk aku nak pusing satu St. Petersburg. Tujuan aku adalah utama aku nak cari masjid sebenarnya di St. Petersburg. Sebab bila aku dapat ke mana-mana pun negara yang bukan Islam, aku akan cuba dapatkan masjid, dan di situ aku akan dapat tahu di mana makanan halal yang boleh aku beli. Jadi untuk hari yang kedua ni aku mulakan perjalanan dengan mengambil PAS sightseeing bus untuk tour di kawasan St. Petersburg. Cuaca sangat sejuk waktu ni, aku pun tak boleh tahan. Tak salah aku waktu itu minus 25. Sangat sejuk, dengan pakaian aku pun tak nak cukup proper. Aku sudah pakai jaket, winter jacket, tapi apa nak cukup.
Apa yang aku boleh buat adalah aku tak boleh duduk setempat. Aku kena bergerak supaya aku dapat keluarkan sedikit peluh tu untuk bagi panas sedikit lah. Jadi okey, untuk hari yang kedua ni aku ambil Ho-Ho bus, dan Ho-Ho bus bawa pusing satu St. Petersburg, dan aku dapat lihat banyak tempat-tempat menarik di St. Petersburg. Contohnya macam muzium kapal perang yang terletak dekat kawasan, aku tak ingat nama tempat tu. Tapi bila aku turun di situ, aku sebenarnya kalau kita naik Ho-Ho ni, dia bebas lah kalau kita nak turun di satu tempat yang tempat pelancongan yang kita rasa menarik untuk kita explore. Kita boleh turun dan kita akan tunggu next bus untuk kita balik. Jadi aku turunlah dekat satu tempat muzium ni, muzium kapal perang, dan kapal ni memang terletak di dalam sungai di dalam di bandar St. Petersburg ni. Tapi yang uniknya, sungai ni beku, dah jadi ais, dan kapal tadi pun terperangkap dalam beku tersebut, dalam beku tadi lah. Dan aku cuba ambil gambar di kawasan muzium kapal itu, dan tiba-tiba bas dah jalan. Bas memang tak akan tinggal, iaitu Ho-Ho, dia tak akan tunggu kita untuk ambil foto, dan dia akan drop off dan kita akan naik balik bas next lah. So jadi setelah aku habis masa lebih kurang dalam 15 minit, bas tadi pun dah berlalu pergi. Aku terpaksa tunggu lagi bas lain untuk datang pick up, dan malangnya waktu ni mungkin cuaca sejuk dan kekerapan bas tadi ni diubah, dan aku tak sangka yang aku terpaksa berkeras dekat situ selama 2 jam. 2 jam lamanya aku terpaksa menunggu next bus. Aku ingatkan bas dah stop operasi sebab mungkin dah waktu nak semakin gelap. Waktu ini sejuk, hanya Allah saja yang tahu. Kaki aku mula kebas, badan aku mula sakit. Aku tak tahu nak naik apa, dan aku nak balik jalan kaki. Aku fikir sekejap lagi jauh, dan sekejap lagi jarak dia lagi sejuk, sekejap lagi sampai tengah-tengah jalan aku cramp kaki kan. Aku tak boleh nak buat apa. Jadi aku terpaksa lah berjalan ke hulu ke hilir. Jadi sementara nak tunggu bas, dan aku bagi masa lebih kurang dalam beberapa jam. Sekiranya bas tak datang, aku terpaksa korbankan duit lah, sebab aku tidak membawa duit yang banyak ketika mana kembara aku kali ni. Jadi maknanya di Rusia kita terpaksa tukar currency sebab di Finland aku menggunakan euro, tapi masuk di Rusia aku terpaksa pakai rubel. So jadi aku tidak mempunyai aku nak budget sebenarnya, jadi nak cut cost. So jadi aku terpaksa tunggu 2 jam baru bas tu datang. Syukur alhamdulillah, aku terasa nikmatnya, dan aku tidak mampu untuk berjalan ke tempat-tempat lain, melainkan aku terus balik ke hotel untuk nak recovery balik, nak kena ambil selimut, nak kena makan Panadol untuk nak dapatkan energi semula. Jadi itu adalah pengalaman di bumi St. Petersburg. Setelah itu aku berjalan kaki daripada masjid balik ke hotel, lebih kurang dalam 10 km, dan aku tidak pernah sangka yang aku boleh berjalan secara solo untuk nak balik ke hotel dalam 10 km. Berjalan sambil melihat keindahan bandar St. Petersburg tersebut. Cukup menarik guys, dan sangat lawa kalau hampa nak pergi St. Petersburg, recommended.